Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Harfaizi bin Luqman. Hari ini saya nak mengajar anda semua tentang tajuk falsafah pendidikan di Malaysia. Baik, kalau kita sebut falsafah ni sebenarnya apa? Falsafah ini ialah merupakan satu pemahaman, pemikiran, pendapat, pandangan, itu falsafah. Iaitu satu, kata orang tu, persepsi, interpretasi dan sebagainya. Itu ialah berkenaan dengan falsafah. Jadi kata beberapa orang, falsafah ini ada beberapa pengertian yang boleh ditinjau daripada tiga sudut, iaitu etimologi, terminologi dan juga practicality. Okey, dari segi itu etimologi ataupun dari segi language ataupun bahasa, falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu filosofia, di mana philo bermaksud cinta dan sophia bermaksud pengetahuan. Maksudnya cinta kepada pengetahuan. Jadi falsafah ini ialah berkaitan dengan ilmu, content, knowledge, benda-benda yang berkaitan dengan bidang pendidikan, pengetahuan, itu yang dikatakan sebagai falsafah. Itu dari segi konteks bahasalah ataupun etimologi. Dari segi terminologi ataupun istilah, tadi bahasa, sekarang ni istilah pula. Falsafah ini dibukakan oleh falsafah berlainan. Ada beberapa orang yang memberitahu definisi falsafah ni dari segi istilah. Okey, misal kata yang pertama ialah Socrates menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu pengetahuan yang merangkumi tentang metafizik, logik, retorik, etika, ekonomi, politik dan estetika. Senang katalah kan, Socrates ni membayangkan falsafah ini adalah satu ilmu berkaitan dengan keseluruhan benda yang ada dalam kehidupan. Itu ialah falsafah. Dan Plato kata dari segi istilah iaitu ia merupakan satu ilmu pengetahuan. Nampak tak? Sama juga tentang ilmu juga. Dan Al-Farabi merupakan tokoh cendekiawan Islam menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu pengetahuan mengenai alam maujud. Alam maujud ni bermaksud semua benda yang ada dalam kehidupan kita ini. Benda yang muncul dalam kehidupan kita. Dan Descartes menyatakan bahawa falsafah ini adalah pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi fokus kepada dunia pendidikan. Jadi nak katakan dari segi sudut istilah, menurut kata-kata ahli falsafah, falsafah bermaksud tentang ilmu yang ada di keseluruhan kehidupan kita. Apa-apa saja ilmu berkaitan dengan kehidupan, tak kisahlah sama ada ilmu nak memancing, ilmu nak mengembara, ilmu nak pergi bercuti, semua itu ada falsafah dia. Dan kalau kita tengok dari segi practicality, kita ni berfikir secara sistematik, di mana kita ni selalu berfikir secara logik dan juga berurutan. Kalau kita nak buat satu benda, kita akan fikir secara logik. Contohnya, hari ini kita nak pergi kedai. Apakah kenderaan yang kita ingin gunakan? Sama ada motor ke, basikal ke, fikir secara logik. Kalau ada motor, gunalah motor. Lebih mudah. Tapi kalau waktu hujan, kita gunalah kereta. Jadi falsafah menyatakan bahawa ianya satu proses berfikir secara sistematik. Yang kedua ialah fikir secara radikal, iaitu berfikir sehingga akar menyelesaikan sesuatu perkara itu sampailah selesai benda tersebut dengan penuh tanggungjawab. Macam tadi, nak pergi ke kedai, nak membeli makanan, ibu suruh beli makanan. Jadi cara untuk kita berfikir tadi itu untuk menyelesaikan masalah dengan penuh tanggungjawab, kita pergi ke kedai, naik motor ataupun kereta ataupun basikal dan kita beli barang, balik ke rumah. Jadi maksudnya pemikiran kita tadi itu haruslah sempurna ataupun holistik dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan penuh tanggungjawab. Dan akhir sekali falsafah juga menyatakan bahawa berfikir secara sejagat. Maksudnya kita harus fikir secara keseluruhannya. Kalau pergi kedai tadi, naik motor, tapi motor tadi ayah nak guna lepas ni sebab ayah nak pergi kerja. Nak gunakan kereta, ibu nak bawa pergi kerja. Tapi tadi ibu dah pesan suruh beli makanan untuk adik-adik kan. Jadi apa sahaja kenderaan yang ada, misal kata hanya ada basikal, mungkin rumah tak jauh daripada tempat kita. Jadi kita kena fikir secara keseluruhan. Jadi kita pergi ke kedai menaiki basikal lah, bukan menaiki kereta atau menaiki motor sebab dah digunakan oleh ayah dan juga ibu. Jadi dengan pemikiran falsafah tadi tu, kita harus berfikir bersungguh-sungguh supaya tidak terikat oleh tradisi dan ada ciri-ciri seperti radikal, sistematik dan sejagat seperti yang telah saya huraikan. Itu ialah cara pemikiran bagaimana falsafah itu terbentuk. Kemudian menurut Russell lagi, 1946 menyatakan bahawa falsafah ni ada dua aliran dari segi teologi dan juga dari segi sains. Dari segi teologi dia lebih kepada
ilmu ketuhanan, dari segi agama, dan sains tu lebih kepada sains kehidupan, benda-benda yang kita nampak di alam ini. Okey, dari segi teologi, dia menyatakan bahawa spekulasi tentang perkara-perkara yang belum nyata. Contohnya ilmu ketuhanan. Kalau macam kata dari segi konteks Islam menyatakan manusia ini mati nanti akan ada hari pembalasan, hari akhirat. Jadi benda tu tak nampak lagi. Itu ialah spekulasi tentang perkara-perkara yang belum nyata. Tapi itu ialah satu ilmu ketuhanan yang diamalkan oleh orang-orang beragama Islam. Dari segi sains, fizikal dan juga kemanusiaan, dia menggunakan takkulan dan membuktikan kebenaran. Contohnya hari ini kejadian membuat pembenihan awan. Bagaimana dibuat? Menggunakan aplikasi sains dan sebagainya. Dia boleh dibuktikan dan ada kaedah-kaedah untuk membuktikan perkara tersebut. Jadi Russell tadi kata falsafah ada dua konteks dari segi teologi, ilmu ketuhanan agama, dan sains dari segi fizikal dan kemanusiaan. Manakala Scofield 1972 ada menyatakan bahawa falsafah adalah satu proses menyoal. Tadi pergi kedai kan, apa kenderaan yang aku nak gunakan? Kalau hujan macam mana pula? Jauh lah naik basikal, penat. Tapi nak kena beli barang. Cara macam mana? Jadi falsafah ini satu proses dalam kehidupan kita yang tak terhenti-henti untuk disoal dalam sesuatu perkara ataupun aspek. Dan proses menyoal tadi tu, kata Scofield tadi tu, ialah dianggap sebagai satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. Maksudnya ialah ianya merupakan satu proses menyoal untuk menentukan satu idea yang komprehensif. Bila kita buat aju soalan tadi, nak pergi naik apa, dengan siapa saya nak pergi, kenderaan tu tak boleh guna macam mana, nak kena beli cepat dan sebagainya. Dia memberikan satu sistem idea yang sangat komprehensif untuk kita menyelesaikan masalah demi masalah. Dan dia juga sebagai satu panduan hidup kerana isu-isu yang difokuskan tadi tu adalah bersifat seperti ilmu, sumber ilmu, kewujudan. Sama lah tadi. Kita nak merancang pergi kedai, kita fikir kalau guna basikal, mungkin kita akan mengerah tenaga, fizikal kita akan penat. Jadi dia menambah ilmu dari segi pemikiran kita. Kalau kita menggunakan minyak, kereta akan menggunakan wang ringgit, pembaziran contohnya lah kan. Jadi falsafah ini ialah satu proses menyoal yang dapat membentuk kepada pengembangan aspek ilmu, sumber ilmu, kebaikan, kecantikan dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, kalau saya nak beritahu awak lah semua, falsafah ini boleh dianggap sebagai satu sistem yang komprehensif tentang fitrah manusia dan mana realiti. Dan kalau saya suka beritahu anda semua, ingat falsafah, ingatlah ilmu pengetahuan yang ada di sekeliling kita. Dan ingatlah contoh yang saya bagi tadi tentang bagaimana kita nak pergi kedai, nak beli barang, iaitu dengan menaiki motor ke, kereta ke dan sebagainya. Itu sebagai contoh lah untuk awak mengingati bagaimana konsep falsafah, satu proses di mana kita nak lakukan sesuatu. Even hari ini awak pun menghadiri kuliah secara dalam talian, falsafah apa yang awak gunakan? Macam saya menggunakan medium rakaman YouTube untuk awak semua dapat tonton dan lihat berulang-ulang kali video yang saya paparkan ini. Jadi itu saja tajuk kita pada kuliah pertama ini, iaitu perkenalan tentang falsafah.